Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khabar semua? Alhamdulillah, khabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat. Saya mohon maaf saya tidak buka kamera hari ini sebab saya kurang sihat, jadi muka saya kurang comel ya. Saya dah seminggu demam panas. Saya dah buat test COVID tapi resultnya tak keluar lagi. So saya mohon doa dari semua, mudah-mudahan hanya demam biasa dan bukannya apa-apa serius. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatuna al-yawm bi'anwan as-sufiyyu al-mutawakkilu wa jamu faludha jahar. You all nampak ya skrin saya? Nampak Ustazah. Baik. قصتنا اليوم الصوفي المتوكل، يعني شخص صوفي الذي توكل على الله، وقصته مع جام فلوذ جحار. جام بمعنى عناء. ما معنى عناء؟ bekas ya, satu bekas ma'mul min fiddah. فجام اسم جمعه جامات وأجوام ووجوم. الجام إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة، فهذا على سبيل المثال ممكن نسميها جام، يعني أناء تستعمل للشراب أو للطعام وهي معمولة من فضة. ثم وجام فلوذج. فلوذج اسم كذلك. فلوذج أي حلواء تهيأ من الدقيق daripada tepung, والماء air, والعسل honey madu, وتحضر الآن من النشا والماء والسكر. Dan sekarang ni lebih banyak digunakan daripada nasha, sejenis tepung juga, macam vermicelli, walma wasukar, air dan gula. Kalau you pergi ke negara Arab seperti Jordan, Khalij ya, negara-negara Khalij, Jordan, Iraq, Suria, ini dia buat biasanya dalam bekas besi yang besar ya, faludaj ini. Dia kemudian dan suatu masa dahulu dia adalah halawiyat orang besar-besar, orang-orang kaya. Ustazah nak share satu video yang saya jumpa. Mudah-mudahan akan ada suara. Kalau tak ada suara, you tengok je lah, tak apa ya. Ini faludaj. Dia macam vermicelli ya. Dan atasnya ni semua krim atau jubnah. Okay, ini atas api, mereka masak dalam bekas yang besar ni ya.
Oh, Ustaz, nama lain bagi kenafah Ustaz? Ya, kalau di Jordan dan di Mesir juga diorang panggil kunafah, tapi beza kunafah ini, kunafah dalam tu ada krim. Yang ini ada jubna, ya. Dan air yang you nampak ni semua adalah air gula, dia ditenggelami oleh air gula. So itulah faludhaj. فنأتي إلى قصة مباشرة. حدثني ابن السيار عن شيخ من الصوفية قال صحبت شيخا من الصوفية. Saya telah berkawan dengan seorang syekh daripada kalangan orang-orang sufi. Wa jama'atan minhum fi safarin. Saya telah berkawan dengan seorang syekh di kalangan orang sufi dan begitu juga dengan satu jamaah daripada kaum sufi itu dalam perjalanan fi safarin. Fajara zikrut tawakkuli wal arzaqi wa dha'fin nafs. So biasanya dalam satu perjalanan yang panjang akan adalah cerita, seorang start cerita, yang lain tambah, tokoh tambah. Okay? So di antara the conversations yang took place dalam masa perjalanan mereka itu, mereka bercerita tentang kekuatan bertawakal, rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kelemahan manusia, kelemahan jiwa manusia, ya. Faqala dzalika syekhu, syekh tadi pun bercerita, alayya wa alayya. Kat sini dia sebenarnya dia bersumpah, ya. Dia biasanya adat orang Arab, dia kalau bercakap ni dia akan mula dengan dia bersumpah demi Allah ini, demi Allah itu, tapi dekat sini dia tak sebutlah dia bersumpah dengan apa. Dia cuma kata alayya wa halafa bi aimanin mughallazatin, dan dia pergi sumpah dengan satu perjanjian, satu sumpahan yang betul-betul pekat, yang betul-betul kuat, ya. Apa sumpahan dia ni? La dhuktu syai'an aw yab'atsallahu azza wa jalla ilayya jam faludha jahar. So dalam dia punya tengah terbawa-bawa sumpah ini, sumpah itu, nak tengok kekuatan bertawakal masing-masing itu, syekh ini pergi bersumpah, dia kata, demi Allah, aku tidak akan sentuh, aku tidak akan rasa, la dhuktu syai'an, aku tidak akan menyentuh, tidak akan merasa apa-apa makanan selagi au yab'atsallahu azza wa jalla ilayya jam faludha jahar. Saya tidak akan makan satu benda pun, saya tidak akan sentuh makanan sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini kenapa au yab'atha ini mansub bi an mudmarah. Mansub bi an mudmarah. Seolah-olah dia kata ila an, ya. Ila an yab'athallah. So au yab'athallah azza wa jalla ilayya jam faludha jahar. Saya tidak akan sentuh makanan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada saya dalam bentuk apa? Satu bekas, ya, yang tadi saya terangkan, jam itu adalah anak bekas yang dibuat daripada perak, dipenuhi dengan apa? Faludhaj. Yang tadi halawiyat yang saya tunjukkan tadi, faludhaj yang masih panas-panas. Kerana faludhaj ini, untuk pengetahuan you all, dia perlu dimakan tengah panas-panas. Kalau dia sejuk, dia sebab dia penuh dengan gula dan dia pekat dengan jumna tadi kan, dengan keju tadi, memang tak termasuklah dalam mulut sebab dia perlu makan panas-panas. Okay.
Kalau kita pergi ke mat'am, dia orang akan juga serve walaupun dah sejuk, dia akan pergi panaskan balik dalam air gula, barulah dia serve kita ya. Falu zajhar kata. Wala akuluhu illa ba'da an yuhlafa alayya aw yajriya alayya makruhun wa kunna namshi fi sahra. Dia kata, dan aku tidak akan makan pun kalaupun datang Allah SWT datangkan faludaj tadi, saya tidak akan makan kecuali lah selepas seseorang itu memaksa saya makan atau yajri alayya makruh, atau sesuatu yang tidak baik berlaku pada saya, maknanya saya tahan makan tu sampai saya mati ke, wa kunna namshi fi sahra, dan kita, ini semua berlaku, percakapan ini, perbualan ini semua berlaku dan kita sedang berjalan di Sahara. فقالت الجماعة أنت جاهل ونحن نمشي حتى انتهينا إلى القرية وقد مضى عليه يومان وليلتان ولم يطعم شيئا ففارقته الجماعة غيري. Jamaah bila dengar dia ni cakap macam tu, mereka mengatakan kau ni jahil lah. Wa nahnu namshi, dan kita pun terus berjalan sampailah hatta tahayna ila al-qaryah, sampailah kita sampai ke satu qarya, satu perkampungan. Waqad madha alaihi, dan sedar tak sedar dah 2 hari 2 malam. Walam yat'am syai'an, kita tak dapat Syekh tadi tidak makan apa-apa. Fafaraqathul jama'atu ghairi, jadi jamaah yang lain tu tak larat lagi tengok keadaan dia yang bukan-bukan ni. Mereka pun separated from him, mereka pun tinggalkan Syekh itu. Semua orang tinggalkan dia kecuali saya. Okay? Saya yang tinggal bersama dengan dia. Dan oleh kerana dah 2 hari 2 malam tak makan ya, Syekh itu mestilah merasakan lemah dan penat. Fataraha nafsahu fi masjidin, dia pun dah tak larat lagi, dia tolong rama nafsahu fil masjid ya, dia macam terlentang. Ni saya letak gambar dia terlentang dekat dalam masjid. Fil qarya, ada satu masjid di dalam kampung itu. Wa qad da'afat quwwatuhu, dia badan dia semua dah lemah, dia tidak ada kekuatan lagi. Wa asyrafa 'alal maut, seolah-olah dia hanya menantilah mati datang. Fa aqamtu 'indahu, maka saya pun duduklah di sebelahnya untuk memerhatikan keadaan dia dan menjaganya. So fataraha nafsahu fi masjid bermakna farama nafsahu au fastalqa, dia pun baring. Falamma kana fi lailatil yaumil thalith, keadaan ini berterusan sampailah malam hari yang ketiga. Wa qad intasafa al-lailu wa kada yatlafu dukka alaina babul masjid. Pada malam yang ketiga, wa qad intasafa al-lail, sudah pertengahan malam. Wa qad intasafa al-lail wa kad yatlafu, bermakna ja'a muntasiful lail wa kada yahlik min shiddatil ju'. Masing-masing dia dan Syekh itu sudah macam nak mati dah oleh kerana kelaparan. Tiba-tiba apa berlaku? Dukka alaina babul masjid. Kedengaran ketuk ya, bunyi orang mengetuk pintu masjid. Fafatahtuhu. Saya pun membuka pintu masjid. Fa'idha bijariyatin sauda wa ma'aha tabaqun mughatta. Bila saya buka saja pintu tu, depan pintu tu ada berdiri seorang jariah, pembantu, yang berkulit hitam, kerja yang berkulit hitam, orang gaji yang berkulit hitam. Wa ma'aha tabaq,
tabaqun mughatta, dan dia memegang satu bekas yang tertutup, tak boleh nampak apa dalam dia, bekas yang besar. Falamma ra'atna qalat, bila dia nampak saja kita, dia buka pintu tadi kan, so perempuan tu nampak dia dan orang dalam tu, dia tanya, falamma ra'atna qalat antum min ahli al-qaryati am ghuraba, kamu ni daripada orang kampung ini ataupun orang asing, bukan dari kampung ini. Faqulna ghuraba, kita bukan dari sini, kita bukan orang kampung sini. Bila dengar je macam tu, Jariyah Sauda tadi kasyafat an jam faludha jahar, dia pun singkap, dia pun buka bekas tadi yang bertutup, dan tiba-tiba mereka nampak dalam bekas tu ada faludhaj halawiyah tadi yang masih lagi panas, boleh tengok asap dia keluar, har. Faqalat kulu, Jariyah tadi beritahu mereka makanlah. Faqultu lahu kul, saya pun beritahu Syekh tadi, okey tadi kau kata faluzaj kan, sekarang faluzaj dah datang, makanlah, kul. Faqala la af'al, Syekh tadi kata tidak, kan sebab dia dah bersumpah, dia kata walaupun bila faluzaj datang, dia tidak akan makan kecuali dipaksa atau sesuatu yang tidak baik berlaku pada dia kan. Kerana itu dia kata la af'al. Faqultu wallahi la akaltu au ta'kula wa wallahi la ta'kulanna li abarra qasmahu. Saya beritahu dia, wallahi saya juga tidak akan makan kecuali engkau makan, wa wallahi la ta'kulanna, dan demi Allah kamu mesti makan supaya kau dapat selesaikan kau punya sumpah tadi. Faqala la af'al, Syekh tadi kata tidak, saya tidak akan makan juga. Tiba-tiba Jariyah tadi bila dengar dan melihat sendiri kedegilan Syekh tadi, apa dia buat? Fashalatil jariyah. Fashalatil jariyah bermakna rafa'at yadaha. Jariyah tadi angkat tangan dia. Fashalat jariyah tu yadaha fasafa'athu saf'atan azimatan. Seolah-olah gambar ini tadi, Jariyah tadi sepak Syekh tu tadi dengan sepakan yang amat kuat, ya, sampai sengit muka dia. Waqalat wallahi la in lam ta'kul la asfa'annaka hakadha ila an ta'kula. Jariyah tadi kata, demi Allah, sekiranya kau terus-terus tidak mau makan, aku akan sepak dan sepak dan sepak engkau sampailah engkau makan. Ila antak pula. Dia itu terperanjat, terus dia kata pada apa tadi? Ibni Yasar. Ibni Sayyar tadi, dia pun cakap, Syekh tadi beritahu Ibni Yasar, faqala kul ma'i, makanlah dengan saya. Fa'akaltu ma'ahu fanazzafna al-jam. Makanlah, diorang makan tanpa sedari, bunyilah sedap sampai licin, fanazzafna al-jam, licin bekas tadi, satu titik halawiyat pun dah tak ada. Falamma akhadathu litamdiya qultu laha, Jariyah tu tengok bekas tu dah kosong, dah licin, dia pun nak ambil lah, litamdiya, dan untuk dia beredar balik ke rumah tuan dia. Ibnu Sayyar tanya Jariyah ni, qultu laha billahi hadithina bi khabari hadzal jam. Billahi, kat sini bukan saja dia sumpah, tapi it's like a polite. Kalau tak keberatan, ya, billahi, kalau tak keberatan, boleh tak
kamu ceritakan kepada kita tentang cerita di sebalik jam Faludaj ni. Macam mana boleh tiba-tiba engkau muncul dengan bawa bekas Faludaj ini ke masjid. Jariah Saudat tadi pun berceritalah. Qalat, na'am, baik, saya akan cerita. Ana jariyatu raisi hadhil qaryah. Saya sebenarnya adalah orang gaji, adalah pembantu yang bekerja di rumah ketua kampung ni, rais hadhil qaryah. Dan rais dan tuan saya ni, which is rais hadhil qaryah, huwa rajulun hadidun. Dia ni orang yang keras kepala, ya, keras, rajulun hadidun. Talaba minna mundu sa'atin faludhaj har fakumna linuslihahu wa huwa shita'un wa bardun. Semenjak sejam, bukan actually really sejam, tapi beberapa jam sebelum ini, tuan saya minta saya dan ahli dan isterinya untuk, itu sebab dia guna fakumna, okay, untuk buat untuk dia teringin nak makan faludhaj har. Fakumna linuslihahu, maka kami pun mulalah membuat persiapan tadi. Dan kena faham sekarang ni tengah syita, dia kata wahwa syita'un wa bardun, tengah musim syita dan keadaan semua tengah sejuk. Maknanya apa? Kayu api pun lembab, perjalanan nak ke sana ke sini, nak pergi beli barang juga susah sebab licin dan sebagainya. Itu sebab dia kata wahwa syita'un wa bardun. Fa ila an yukhrija al-hawaij, sampailah kami, oleh kerana itu proses kalau nak buat faludhaj ni di musim bukan syita akan lebih cepat sebab kayu api bekerjasama, sebab dia kering dan sebagainya, semua benda ada dekat rumah. Tapi oleh kerana bila tuan saya minta tu, banyak benda yang tidak ada. Jadi kita sampaikan bila kita nak kumpulkan bahan-bahan wa naqidal faludhaj, dan membuat proses nak buat faludhaj tadi, sebab banyak prosesnya, kena rebus air gula dulu, lepas tu kena pecah-pecahkan vermicelli tadi, lepas tu kena campurkan dengan beberapa layer gula, lepas tu letak dia punya jubna tadi, lepas tu letak lagi satu layer, lepas tu nak kena panaskan api. Bukannya ada oven masa dulu kan, semua pakai api. Ta'akhara alai, oleh kerana kita proses tu panjang, kerana macam tadi dia kata tengah musim sejuk dan semua benda kesejukan, maka proses itu lambat, ta'akhar alaihi. Kita pun terlambatlah, sebab walaupun tuan tadi dah kata aku nak makan sekarang juga faludhaj har, pergi cepat-cepat buat, ta'akhar alaihi. Tapi terlambat kita nak buat itu, fatalabahu. Jadi bila tuan dia tadi minta, ta'akhar alaihi fatalabahu, bila tuan dia minta dia tak dapat nak sediakan on time, okay, fakulna, tuan dia pun bila dia panggil, kami pun beritahu dia na'am, dan tapi benda tu belum siap sangat, ataupun bila siap dah lambat sangat. Jadi tuan dia ni kononnya muka tuan dia tengah marah, ya. Apa dia kata? Fahalafa bittalaq. Tuan dia tadi terus sumpah dia akan ceraikan isterinya. Fahalafa bittalaq annahu la ya'kulhu, dia tidak akan makan faludhaj har tadi. Begitu juga wala ahada min ahli darihi, seorang pun daripada ahli darihi juga tak boleh makan faludhaj tadi. Begitu juga wala ahada min ahli al-qaryah illa gharibun, dia bersumpah kalau sesiapa makan daripada dia tidak akan makan. Oleh kerana itu satu orang dekat rumah dia pun tak boleh makan,
Orang daripada Korea dia pun tak boleh makan faluzaj yang mereka buat, kalau tidak akan jatuhlah talak ke atas isterinya, kecuali mereka dapat beri makan faluzaj ini kepada seorang yang gharib, bukan daripada ahli keluarganya dan bukan daripada ahli Korea. Begitu teruknya ya. Dia punya marah tadi sampai itu sumpah dia. Itu yang sebab kelang kabut dia punya tukang gaji ni tadi, Jariah Saudat tadi, fa'akhadathu, saya pun cepat-cepatlah ambil faluzaj tadi, waja'altu adu, dan saya mulalah berpusing-pusing dari satu masjid ke satu masjid nak pergi tanya ni, sebab saya takut tuan saya pergi ceraikan isteri dia. Okay. Waja'altu adu fil masajid ila an wajadtukuma, sampailah aku sampai ke masjid ini dan aku jumpa kamu berdua yang mana kau cakap kamu ghuraba. Walau lam yakul hadha syekh, dan kalau dah susah nak jumpa korang ni, bila dah jumpa syekh ni pula tak nak makan. Dia kata walau lam yakul hadha syekh laqataltuhu, kalau syekh ni tadi berdegil juga tak nak makan, aku telah bersedia untuk membunuhnya dengan sepakan demi sepakan, pukulan demi pukulan, saf'an wala tutallaqu sitti, asalkan tuan aku tidak akan menceraikan. Siti tu dia punya sayyidah lah, isteri dia. Okay. Faqala li asy-syekh, syekh tadi pun berpaling kepada saya dan bertanya dan bercakap pada saya apa? Kaifa tara idza arada an yufarrija. Sekarang what do you think? What is your opinion now tentang kalau idza arada an yufarrija, huna bermakna idza arada Allahu an yufarrija. Kalau Allah SWT telah menentukan bahawa Allah akan yufarrij, akan datangkan pertolongan, okay, akan datangkan jalan keluar untuk sesuatu, benda itu akan kun fayakun, akan berlakulah. So what do you have to say now? Itu seolah-olah soalan dia kepada Ibn Sayyar. Sebab ada makulah Arabiah, dia kata mahma daqat bika dunya tadhakkar anna laka rabban yarzuqu man tawakkal alaihi kama yarzuqu tuyur. Walaupun berapa sempitnya dunia ini, kadang-kadang kita rasa dunia kehidupan kita ni terlalu sempit, macam tak ada orang yang sempit macam kita. Datang dari cubaan, datang dari semua arah. Apa kita dinasihatkan? Tadzakkar, ingatlah ketika itu bahawa kamu ni ada Tuhan. Ya, Tuhan tu ada, dan Tuhan itu yarzuqu man tawakkal alaih. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki kepada sesiapa yang bertawakal kepada dia. Begitu juga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi rezeki kepada setiap seekor burung. Burung tu ada berapa banyak, tapi tak ada satu burung pun yang mati kelaparan di seluruh dunia ni. Ada je pintu rezekinya. So sebagaimana Allah memberi rezeki kepada tuyur tadi, Allah juga akan memberi rezeki kepada hamba Allah yang bertawakal kepadanya. Itulah moral cerita kita hari ini. Ada apa-apa soalan? Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa persoalan? Apa kalimah tufrish ni maksudnya meluang apa? Maksud dia Ustaz? Faraj adalah jalan keluar. Jalan keluar. Ya. Makhraj, Okay, macam makhraj. Biasa dengar juga ada apa, kalau kat sini apa orang Arab apa doa-doakan Allah ifarij alaih gitu kan. Maknanya Allah memberi jalan keluar untuk kamu. Kalau jawab dia macam mana? Ustaz kalau orang Arab. Wa iyyakum. Oh iya, bismillah.
Okey. Ataupun jazakumullah khairan wa iyyakum. Saya Ya, kalimah haluzaj tu kalimah Arabi ataupun kalimah ajnabi? tak dengar lah, tak dengar. Apa? Kalimah faluzaj tu Aha. kalimah Arabi ke ataupun kalimah yang gharib ataupun Dia ajnabi? ta'rif, dia Oh, ta'rif. ta'rif. Sebab orang Arab tak tahu apa ni halawiyat ni, mereka kan orang padang pasir. So dia dapat yang ini semua daripada bila ada ihtikak, ada pergaulan di antara kaum masa zaman Andalusi, masa zaman Abbasi, ada ihtikak kan di antara orang Arab dengan civilization yang lain daripada Persia, daripada Parsi, daripada negara Eropah. Jadinya halwayat ni bukan asal Arabi punya apa nama? Yang berbentuk macam ini tidak ada. Orang Arab punya halawiyat dulu cuma asal, asal, dan dia orang akan makan korma, dia punya tu ya. Kalau bulan Ramadan dia akan rendam korma itu. Daripada pagi nak dekat waktu buka dia akan tuang susu ke atas air tadi, air yang bergula itu. That is diorang punya halawiyat. Dan begitu juga bila dia nak buharat, ya, rempah-rempah pun bukan daripada mereka kan, datang daripada kita, daripada Asia. Barulah mereka letak rempah-rempah dalam makanan dia. Kalau tidak, dia jadi macam mansaf. You all pernah makan mansaf? Belum lagi. Mansaf Benar ni Ustazah. yang di Jordan, di Palestine akan biasalah. Mansaf ni dia macam nasi letak warna kuning, sedikit kunyit, dan dia masak dengan kambing, biasanya kambing lah kan. Yang dengan susu ke? Dan susu tu bukan, kan dia main tuang susu tu macam banjir. Lepas tu dia makan, dia gumpal dan dia makan. Agak berlemak. Memang sangat-sangat berlemak sebab daging kambing tu punya minyak semua dah masuk. Lepas tu dia tak ada rempah-rempah sangat. Sekarang ni adalah diorang tambah sedikit rempah ini, rempah itu. Kalau tidak, it's just plain dengan lepas tu letak lagi susu kambing. Memang kalau saya masa first time pergi ke Jordan, belajar di sana, saya makan mansaf, saya nak temun. Nasib baik ada sambal ada sambal belacan ke apa ke kan. So kalau bila kita masak, sekarang kita tambahlah buharat. So Arab punya makanan pun yang sekarang kita makan, mandi lah, apa tu, ada macam-macam jenis nasi tu semua dah tertawur selepas berapa kurun dah tambah baik dengan diorang dah belajar guna rempah ini, rempah itu, ya. InsyaAllah. Jazakallah khairan. Afwan. Ustazah, pasal kalimah har kan maksud dia macam panas. Tapi kalau dekat sini dia banyak dipakai, kalau di matam-matam pedas. Dia kalau dia boleh dua-dua. Sebab bila pedas tu kan macam terbakar mulut kita tu. So macam panas lah. Okey, faham. Lagi satu perkataan yang dia boleh gunakan untuk pedas adalah hamiyah. Atau hamiyah, dia pedas. Okay. Nama neraka tu. Okay. So ini adalah cerita yang terakhir daripada Majmu' Al-Ula. Lepas ini minggu depan insya-Allah kalau diizin Allah SWT kita akan masuk ke Majmu' Al-Thaniyah daripada Hiyatul Kalam tadi.
Jadi kalau you all perhatikan daripada awal cerita sampai ke kisah ini semua kebanyakannya adalah tentang macam mana kepentingan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawakal. Itu dia punya itu sebab dia punya kat bawah kan dia farju ba'da syiddah. Banyak cerita sufi ya. Ya? Banyak cerita tentang ahli sufi. Ya, ya. Hiakatul Kalam is a compilation of cerita-cerita daripada para sufi. Fawwadu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Alright. Syalat tu rafa'ah syalat. Syalat bermakna rafa'at kat sini. Okey. Ustaz, Ya. perkataan Siti tu kan, penggunaan dia macam mana? Kita boleh ganti dia dengan perkataan Tak dengar apa tadi? perkataan Siti. Siti, Sayyidati. Oh. Ha. Kita boleh ganti dengan perkataan Sayyidah ataupun Imra'ah Ya. boleh Tak, imra'ah terlalu umum. Kat sini dia kata sebab dia panggil tuan dia Sidi. Dia panggil tuan dia Sidi, asalnya Sayyidi, tapi dia punya Sidi, dia punya perempuan dipanggil Siti. Itu sebab kat zaman dulu kalau kita pergi haji, orang-orang Arab dia akan panggil perempuan Melayu ya Siti Rahmah, semua orang jadi Rahmah. Sebab that is like madam or miss. Okay. So wala tutalaku Siti kat sini maksudnya Sayyidati. Ustazah. Ya. Boleh ke kita kata kalimah yang kita guna sekarang di Malaysia, Siti contohnya, Siti Aminah, Siti dan sebagainya, itu sebenarnya daripada kalimah Arab Sayyidati juga? Daripada kalimah Siti lah. Siti tu adalah perkataan Arab yang membawa maksud madam or miss. Dia macam kalau Turkish dipanggil hanum. Persian dipanggil hanum, madam. So Arabnya Siti. Sayyidati. Jazakallah khair. Afwan. Ya. Ada lagi apa-apa? Falujaj ini kalau di Mesir dipanggil basbusa. Betul Ustazah. Kalau dekat sini pun rasa nama tu dah yang familiar. Basbusa. Tetapi beza antara basbusa Mesir dan basbusa Jordan Khalij, basbusa Mesir dia dalam tu dia letak krim. Dan dia bukannya jubnah. Saya terperanjat bila saya pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Kalau zaman saya nak belajar dulu 1993 ke 1997, kalau saya nak makan, kita nak makan faluzaj ini, kita kena pergi Jabal Amman. Beratur kat situ, orang nak beli panas-panas, dia akan potong macam tadi lah orang lelaki tu potong sekeping, dia letak dekat pinggan kertas dengan sudu plastik, semua berdiri makan panas-panas. Dan itulah betul-betul macam sebiji macam kat gambar tadi, bila dia potong tu jubna tadi boleh tengok tertarik-tarik macam kita makan pizza, begitu pekat dan banyaknya. Dia karam, dia orang betul-betul generous dengan gulanya, dengan tu. Tapi basbusa Mesir dia bukan ada jumlah. Dia hanya krim dan gula. Ustazah craving kan Ustazah? Tak ada lah. Kalau krim tu kishtah Ustazah? Kishtah.
Ada beza lah dia punya rasa dari segi rasa tu, Kishta dengan Jubnah tu. Jubnah, yes. Kishta itu bila nak faham, kalau kita letak susu kan dah lama, bukan dah lama berjam, tetapi dekat atas dia akan ada macam selaput, betul tak? Itu selaput itu yang dia kumpulkan, dia jadikan kishta. Tapi jubnah tadi adalah susu yang telah digoncang sampailah dia keluar airnya dan dia jadi satu bola. Itu jubnah. Jadi rasa mungkin Jubnah lebih masam. Lebih masam. Lebih masam. Kalau yang kishta tadi dia tak ada rasa tapi dia very rich. Orang Arab makan apa tau kishta tadi dengan basbousa atau dengan faludaj tadi, dia walaupun dah penuh dengan jubnah tadi kan, dia akan ambil satu sudu besar kishta tadi, letak lagi atas faluzaj tadi untuk pekatkan lagi. Itu berapa banyak kalori pun aku tak tahu. Ustazah, tadi Ustazah ada mula-mula pronounce inak, boleh juga cakap anak baris atas ke inak saja untuk bekas? Saya jumpa dua-dua, anak dengan inak. Lepas tu beza apa ni? Diq, tepung dengan apa? Daqiq. Biasa daqiq dengan apa? Tahan. Biasa tahan dengan ke ada beza ke sama? Dia biasanya dia akan kata kalau lahjah dia di itu tepung lah. Tapi tahin dia lebih macam kualiti tepung gandum tu pun kan berbeza-beza. Boleh jadi itu dan ataupun dia lahjah. Setengah negeri lebih mesra menggunakan perkataan di'i, ada yang menggunakan perkataan tahan. Tapi tahan tu maknanya dia betul-betul dah dah proses. Mafhum. Baik, kalau ya nak buat faludaj tu. Tak dengar apa? Susah ke nak buat faludaj tu? Oh, susah. Macam mana? Tak susah. Tak. Dekat YouTube ada macam-macam video tunjuk kita buat itu. Cuma kena benda itu kena cepat, kena buat, you have to really work very fast. Dan benda tu semua tengah panas-panas. So kalau you tak biasa memang you akan terbakar sini, terbakar sana lah, tangan ada banyak luka lah. Kalau you tak biasa buat. Dan maknanya sebelum you buat tu semua bahan-bahan kena dah siap atas meja, you tinggal nak campur, you masuk, sebab bila dia tengah panas-panas lagi, you kena keluarkan daripada oven, you kena cepat potong, ikut square sebab you tak boleh tunggu dia sejuk. Tengah panas-panas, dan masa tengah panas tu you dah lepas potong squaresnya, you akan terus tuang air gula tadi. So air gula tadi, while benda ni tengah masak, air gula tengah mendidih dekat atas api sampai dia jadi pekat. Dan air gula tu pun tak boleh sejuk, kena panas. I think the last time saya buat ini was like 20 years ago. Sekarang lebih senang beli. Masa zaman belajar dulu memang kena buatlah semua sendiri. Masya Allah, Ustazah buat sendiri ya? Ya. Kena masa dulu saya kena belajar macam mana buat maklubah, macam mana buat mansaf, macam mana buat apa ni, macam-macam semua kena buat. Boleh buka kedai lah kat Malaysia, Ustazah.
Tak payah, ada banyak kedai lagi. Okay. Kalau saya buka kedai lepas ni siapa nak ajar? Baik, ada apa-apa lagi? Baik, kalau tidak ada, wallahu a'lam bissawab, kita tutup dengan tasbih kafarah wa surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa-sisa. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Barakallahu fiik. Syafakillah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah.